Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni AJ nak tunjuk dekat korang satu video yang AJ jumpa dekat Facebook, di mana video ni bagi AJ agak pelik lah kan. Macam mana kejadian ini boleh berlaku? Jom kita sama-sama saksikan akan video ini terlebih dahulu. Okey, 1, 2, 3. Okay, korang nampak tak? Ada orang yang buat injection tu, dia nak cocok budak itu, tapi tak tembus. Okay, tak tembus kat kulit budak tu pun tak tembus. Malah kalau dilihat tidak ada sebarang kesan langsung lah terhadap kulit budak itu. Sama ada darah ke apa ke, tak ada. Okay, jom kita tengok sekali lagi. Korang tengok betul-betul dekat lengan budak tu. Okay, 1, 2, 3. Okey, dia cuba nak injek kat lengan budak itu, tapi jarum tu tak masuk. Okey, tak masuk. Dia cuba banyak kali, dia tekan tapi tak masuk. Lepas tu macam kejadian tu pelik lah. Lepas tu dia ada orang, mungkin mak dia kot, tengok kat kulit budak tu, anak dia tak ada apa-apa kesan langsung. Dan budak tu pun macam biasa, macam tak ada apa-apa feeling kan. Okey, berdasarkan video yang korang tengok tadi, apa pandangan korang berkaitan dengan video ni? Adakah ianya orang kata ada ilmu kebal ke apa kan? So, AJ tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tapi apa yang kita nampak tadi, memang jarum yang cuba disuntik itu tak masuk kat lengan budak tu. Jadi FJ bukanlah orang perubatan yang layak nak bagi tahu kod-kod. Mungkin kejadian ini ada berlaku dekat hospital ke apa kan, secara saintifiknya ke apa, AJ tak boleh nak bagi penjelasan sebab AJ tak tahu. Kalau orang mungkin kerja hospital, nurse ataupun jururawat yang selalu buat injection ni ke, mungkin pernah mengalami situasi ini ataupun situasi ni boleh diterangkan, mungkin ada penjelasan, korang boleh tulis dekat ruangan komen lah. AJ pun nak tahu juga. Ok, so balik kepada video tadi, bila tak ada penjelasan yang saintifik yang mungkin orang jelaskan, jadi perkara ni mungkin orang percayalah bahawa budak ni mungkin ada ilmu kebal ke apa kan. Tapi masalahnya di sini, dia seorang budak, takkanlah dia mengamalkan ilmu kebal kan. Kalau tengok budak ni pun macam tak tahu apa-apa kan. Jadi benda ni timbul persoalan, adakah budak ni dia ada ilmu kebal? Ada orang kata dia ada keturunan saka yang menjaga dia sampai dia tak load, kena apa-apa dan sebagainya. Jadi pandangan korang berdasarkan video ni, apa yang berlaku sebenarnya? Tapi AJ ada baca juga ruangan komen. Satu komen ni AJ rasa make sense lah. Dia kata waktu orang tu melakukan injection, dia injection lengan budak tu tegak kan. Jadi jarum tu dia kena kat bahagian tulang, dia tak masuk dalam lah sebab kena tulang budak tu. Patut bila budak kan lengan dia kan kecil, jadi dia patut menyerong macam tu. Ini apa yang dia faham lah, dia komen macam tu. Tapi yalah, bila korang tengok balik video tersebut, korang dapati bahawa lepas sahaja dia tak jadi nak inject tu kan, mak dia duk pegang-pegang kat bahagian bahu anak dia tu kan. Apa yang dia perhatikan, tak ada pula kesan darah ke ataupun apa tu, kesan apa tu, lubang yang dicocok tadi ke, tak ada kesan langsung. Itu yang pelik tu. Mungkin teori tadi AJ nak terima lah, mungkin sebab dia cocok tegak tu, kena kat tulang budak tu. Tapi satu, tak ada apa-apa kesan langsung. Satu lagi, budak tu pun taklah rasa sakit ke apa kan. Kalaulah andai jarum tu memang tercocok dekat bahagian tulang dia, mestilah budak ni dia dah rasa sakit, dia akan menangis, kemudian mungkin akan ada darah keluar pasal dah tembus kat kulit. Sekarang cerita dia, jarum tu tak tembus langsung kat kulit budak ni. Jadi persoalan lah, adakah budak ni mengamalkan ilmu kebal sedangkan dia seorang budak? Jadi perkara itu agak mustahil. Ada jugalah AJ baca komen, AJ tak pasti ada kata bapak budak ni mandikan apa tah, AJ tak ingat dia punya perkataan tu. Dia kata bapak dia amalkan mandikan budak ni, jadi budak ni ada ilmu kebal. So pada pandangan korang macam mana? Adakah budak ni ada ilmu kebal? So kalau tanya AJ, agak mustahil lah kalau budak ni nak mengamalkan ilmu kebal. Jadi pertama sekali kita kena tengok dulu teori doktor. Adakah kejadian ni sebenarnya biasa je berlaku kat hospital, ataupun benda ni agak jarang berlaku dan sepatutnya tidak berlaku sebab guna jarum suntikan kan. Okey, jadi kita tunggulah komen dekat ruangan bawah. So ada orang kata ini adalah ilmu kebal dan sebagainya. AJ baca kalau ada pun tentang ilmu kebal ni, AJ ceritakan sikit berkaitan dengan besi kuning ataupun wesi kuning lah, di mana ini adalah susuk
besi kuning, yang siapa-siapa yang ambil susuk besi kuning ni kebiasaannya dia akan menjadi kebal. Maksudnya kalau dia kena tetak dengan parang ke ataupun dia kena tembak ke, kemungkinan orang ni dia tak mengalami kesedaan. Video tentang orang kebal ni Eji pernah tengok satu kejadian dekat Indonesia di mana diorang nak tangkap orang ni. Kemudian Eji tak pasti diorang tembak tu pakai peluru hidup ataupun peluru kapur. Tapi waktu tu orang tu berdiri dekat pintu. Ni video yang Eji ingat lah, Eji pernah tengok. Lepas tu diorang tembak pakai M16 kalau tak silap. Pakai senapang bukan pistol. Diorang tembak-tembak banyak kali tapi orang tu relax tak mati, tak ada berlaku kesedaan kat badan dia. So lepas tu apa yang Eji faham daripada kejadian itu, dia macam ada pantang larang. Mungkin diorang panggil tok dukun ke tok bumuh ke, diorang pergi cari ada benda yang ditanam dekat sekeliling rumah tu kot. Dia langgar pantang larang tu, guna buluh ke apa ke. Selepas daripada dia buat macam tu, diorang tembak sekali je, orang tu terus tumbang. Itu adalah kejadian dekat Indonesia. Dia tengok video tu, video yang real lah. Dia tembak orang tu tapi orang tu tak ada apa-apa. So berkaitan dengan besi kuning ni, ini adalah satu amalan kita panggil susuk lah. Dan benda ni sebenarnya kalau ikut Islam, benda ni adalah haram dan syirik lah. Kita tak boleh ambil sesuatu manfaat daripada alam gaib ke apa kan. Sebab kalau kita pasang besi kuning tu atau kita pakai susuk besi kuning tu, confirm mungkin yang kebal tu adalah bukannya kerana diri kita ni jadi kebal secara semula jadi, tapi adalah disebabkan mungkin ada penjaga yang menjaga diri kita. Dan dikatakan orang yang mengamalkan susuk besi kuning ni, andai kata dia nak meninggal dunia dan sebagainya, dia susah lah nak meninggal dunia sebab dia masih ada susuk. Sebab tu orang yang kebiasaannya kalau dia pakai susuk, dia nak meninggal dunia, kena keluarkan dulu susuk tu baru boleh meninggal dunia. Ini kebiasaan cerita yang disampaikan oleh orang-orang lama kita lah. Okey, jadi persoalan kan, adakah kita perlu mengamalkan besi kuning ke ataupun apa kan? Orang sentiasa mencari akan sesuatu kelebihan sesuatu. Okey, baik, dekat sini Eji nak share dekat korang. Kalau korang nak rasa diri korang dilindungi, yang melindungi diri korang ni adalah Allah Subhanahu Taala yang menciptakan segala benda yang ada di dunia dan di langit ni kan. Korang amalkan maturat. Sebab dalam ayat maturat tu, dia ada ayat untuk mengelakkan sebarang kemudaratan. Okey, ayat dia apa? Ayat dia Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dalam maturat tu dia panjang. Tapi dalam maturat tu dia ada ayat tadilah yang dia baca. Kemudian dia ada satu lagi ayat yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, maturat ni dia kena amalkan waktu siang dan waktu petang lah. Kalau korang amalkan, insya-Allah korang akan terhindar daripada sebarang kemudaratan. So Eji baca maksud dia yang tadi yang Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim tu. Maksudnya dalam kurungan kami ucapkan dengan nama Allah yang segala sesuatu di langit maupun di bumi tidak akan memberikan apa-apa mudarat selama bersama dengan namanya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang itu ayat yang dibaca. Kemudian yang seterusnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya aku berlindung di bawah naungan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna dan selamat dari segala kejahatan makhluk yang jahat. Itu maksud dia. Dan ayat ni sebenarnya Eji amalkan. Eji amalkan setiap hari pada setiap pagi. Dan sebab itulah Eji mungkin pergi jalan seram tak ada gangguan ke, Eji macam tak ada apa-apa kan. Memang ayat ini diamalkan. Dia bukannya untuk mengelakkan gangguan dari sudut makhluk-makhluk gaib ini sahaja, tetapi banyaklah dari sudut kemudaratan ni, banyaklah daripada mungkin serangan haiwan, serangan orang jahat, penjenayah. Benda ni kita kena fikir, dengan itu kita yakin 100% bahawa Allah Subhanahu Taala yang jaga kita. Jadi bila Allah Subhanahu Taala yang menjaga kita, insya-Allah sebarang makhluk, sebarang kemudaratan tidak boleh sampai kepada diri kita melainkan dengan izin Allah SWT lah. Kalau sesuatu perkara buruk itu berlaku adalah disebabkan kerana keizinan daripada Allah SWT, dan Allah nak kita fikir balik apa tindakan kita, muhasabah lah balik kan. Kita jangan bila kita amalkan sesuatu perkara itu berlaku, kita rasa oh ini
tak betul ni, maksudnya tak benar ayat amalan ni. Kita jangan cakap macam tu. Sebab orang yang beriman, dia akan sentiasa diuji lah. Dia akan sentiasa diuji dan diuji dengan tahap keimanan dia. Okey, baik. Berbalik kepada yang video tadi. So, apa pandangan korang? Adakah korang percaya bahawa video ini adalah tentang ilmu kebal? Ataupun video ini boleh dijelaskan secara saintifik lah? Mungkin dalam kalangan ahli perubatan dan sebagainya boleh bagi penjelasan, boleh komen dekat ruangan bawah. Sebab AJ sendiri nak tahu adakah perkara ini perkara biasa, ada istilah dia. So, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan andai kata korang ada cadangan video untuk AJ reaksi, korang klik dekat ruangan deskripsi tu, ada link AJ letakkan. Korang komen dekat situ, insyaAllah AJ akan baca dan AJ akan ulas, akan reaksi-reaksi yang boleh AJ ulas lah. So, sampai di sini saja untuk video malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.